أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Maksudnya dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh sebab itu maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak hendak bersyukur tetapi terus bersikap takabur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah serta merempek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Jangan demikian. Sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Bahkan perbuatan kamu, wahai orang-orang yang berkemewahan, lebih salah lagi, kerana kamu tidak memuliakan anak yatim. Kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Dan kamu sentiasa makan harta pesaka secara rakus, dengan tidak membezakan halal haramnya. Serta kamu pula kasihkan harta secara tomok haloba. Setelah disebut dalam ayat-ayat yang terdahulu bagaimana kaum-kaum yang maju dan bertamadun, termasuk yang berkuasa besar memerintah negara, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Begitulah juga sepertinya apabila mereka mendurhakai Allah, kuasa besar mereka, harta kekayaan mereka, tidak boleh mempertahankan diri mereka daripada hukum Allah. Mereka dibinasakan oleh Allah di atas dunia apabila mereka melawan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah. Begitulah juga mereka dihukum ke dalam neraka pada hari kiamat. Walaupun Allah Ta'ala menunjukkan contoh sejarah yang banyak di atas muka bumi, namun ramai manusia yang tidak sedar dan insaf. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia itu apabila Tuhan yang mengujinya dengan memuliakannya dan memberi nikmat kepadanya, tiba-tiba dia berkata, Tuhan menjadikan aku mulia, memuliakan aku. Bila Tuhan jadi dia kaya, dia berkuasa, dia sombong pula. Aku cerdik, aku pandai, mu bodoh. Kata orang lain bodoh. Dah mu bodoh, susahlah. Aku cerdik, kayalah aku. Sedap cakap. Lupa bahawa kekayaan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan daripada Allah. Jangan main-main. Mu jadi kaya, mu jadi besar, mu jadi cerdik, mu jadi pandai, itu kurnia daripada Allah. Tuhan beri kamu. Bukan beri saja. Tuhan nak ujimu. Tuhan nak cobamu. Dengan kemuliaan yang diberi oleh Allah, harta yang banyak, kekayaan, kesenangan, Allah Ta'ala nak uji
Disebut dalam ayat yang lain, ayahsabuna annama nubiruhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Adakah mereka mengira bahawa kami berikan kepada mereka harta-harta anak-anak pengikut-pengikut yang ramai? Kami segerakan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan itu. Bahkan mereka itu tidak sedar. Tak sedar bahawa itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, cobaan daripadanya. Lalu dia berkata, "Nawana Tuhan aku jadi gini, mu bodoh. Mu dak erti. Maka aku kayalah, senanglah, lebihlah aku padamu. Cerdiklah aku, mu bodoh," kata orang bodoh. Lupa ini adalah ujian daripada Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila Tuhan menguji dia lalu disedikitkan rezekinya. Disedikitkan rezekinya, harta tak ada, anak tak ada pula. Harta tak ada, anak tak ada, pengikut tak ada. Siapa jadi begitu? Kadang-kadang miskin. Lalu dia kata, Tuhan menghinakan aku. Dia tidak sabar. Dia tidak sedar ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak beri kepadamu pahala sabar. Boleh jadi kalau mu senang, nyombong pada hak nyombong untuk lagi. Teruk lagi mu ni kalau senang. Maka Tuhan jadikan mu ni susah supaya mu dapat pahala sabar. Mu ni kalau jadi cerdik, tipu orang. Mudah mu jadi bodoh. Mudah mu jadi bodoh, tak erti. Kalau mu cerdik, jaga mu ni tipu orang jenis mu ni. Tuhan nak selamatkan mu jadi bodoh. Nak selamatkan mu menjadi susah. Semuanya adalah baik. Semua yang Tuhan beri itu adalah baik. Bukan Tuhan menghinakan kita. Ni kata Tuhan menghinakan aku. Tuhan buat aku jadi susah begini. Jangan kata begitu. Ini Tuhan nak beri kelebihan pada kita. Sama ada kita senang, kita baik, kita susah, adalah kebaikan belaka. Kalau senang, Tuhan nak jadikan kita orang yang bersyukur. Kalau susah, Tuhan nak jadikan kita orang yang bersabar. Dua-duanya adalah baik. Dan sebab itu termasuk dalam doa Nabi SAW, Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni sabura, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Itu doa Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ni orang yang bersyukur. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang sabar. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku pada pandangan aku rendah, kecil, dan pada pandangan orang besar, molek. Ini doa Nabi. Nabi minta doa supaya Tuhan jadikan dia orang yang bersyukur. Kalau diberi kesenangan, syukur. Doa minta jadi orang yang sabar. Kalau susah, sabar. Doa minta nampak diri kita ni rendah, hina. Rasa begitu. Jangan orang nampak kita lebih tak apa. Jangan kita nampak kita lebih, orang nampak kita kecil. Itu tak betul. Minta Tuhan jadikan pada pandangan aku sendiri kecil, pada pandangan orang besar. Itu doa Nabi SAW. Kemudian Tuhan sebut, kalla bal la tukrimunal yatim. Bukan begitu. Apa yang Tuhan buat itu adalah untuk menguji kamu. Bahkan perangai kamu ni ada, Tuhan kata. Ada benda tak molek. Bal la tukrimunal yatim. Bukan kamu tidak memuliakan, tidak menunaikan tanggungjawab memelihara anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak menggalakkan untuk membantu memakan orang-orang miskin. Tuhan kata, ini perangai yang ada pada kamu. Anak yatim kamu biarkan, orang miskin kamu biarkan. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
dan kamu makan harta pusaka dengan serakus-rakusnya, tak kehala dan haram. Ini di antara perangai orang-orang Arab di zaman jahiliah. Zaman jahiliah Arab dulu, jahiliah sekarang pun ada juga perangai ni. Anak yatim dimuliakan. Di sini berbeza di antara Islam dengan kapitalis, sosialis dan komunis. Di mana dalam dunia hari ini mereka yang belajar ilmu ekonomi hanya mengenali dua mazhab. Ada mazhab juga ekonomi pun bukan pekoh saja. Pekoh ada mazhab, politik ada mazhab, tasawuf ada mazhab, akidah ada mazhab. Dalam ilmu ekonomi yang dikenali oleh dunia ada dua mazhab. Satu dikenali dengan mazhab kapitalis ataupun liberal kapitalisme. Satu dikenali dengan sosialisme. Sosialisme ini pecah dua. Ada sosialis yang lembut, sosialis. Ada sosialis yang keras, disebut dengan komunisme. Sosialis juga, tapi cara keras. Ini dua mazhab yang dipahami oleh manusia dalam dunia hari ini dari segi ekonomi. Pahaman liberal kapitalisme memberi kebebasan kepada orang perseorangan untuk cari harta sebanyak-banyaknya. Berlomba cari harta sebanyak-banyaknya. Tak ada perhitungan dosa dan pahala pada dia. Walaupun dia bantu orang miskin ada juga, tapi tindah lebih banyak. Kena kaya ke dia je. Di mana mazhab liberal kapitalisme untuk orang kaya zalim terhadap orang miskin. Menindah orang miskin. Dia tak mahu orang lain kaya macam dia. Kalau orang lain kaya macam aku juga, berlomba susah aku berlawan dengan aku pula. Biar susah gitulah, beri cukuplah. Ni gelak ni. Cukuplah, jangan dia jadi kaya, jangan dia beri bantu je. Jangan siapa dia jadi kaya juga. Sekadar boleh hidup je, boleh nyawa je. Ini liberal kapitalisme. Yang keduanya ialah sosialis yang lembut ataupun komunis. Ini kononnya untuk membela orang miskin, tetapi menzalimi orang kaya. Menzalimi orang kaya, merampas harta orang kaya, menyekap kebebasan orang kaya, ambil cukai daripada orang kaya dengan cara yang berlebihan, dengan cara yang tidak patut. Di atas nama nak bela orang miskin, dosa pahala tak ada juga. Macam kapitalis juga, serupa tak ada dosa pahala berlaku. Kerana ajarannya ekonomi berpisah daripada agama. Macam politik berpisah daripada agama. Cara hidup berpisah daripada agama. Dua-dua ajarannya mengarut berlaku. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita dalam dunia hari ini bagaimana ajaran sosialis nyawa-nyawa ikan dah. Rusia, Soviet Union hancur lebur, tinggal jadi Rusia. Cina komunis terpaksa lari daripada sosialis, ambil kapitalis juga dalam negara dia kononnya. Tapi dosa pahala tak ada juga. Ini ajaran sosialis hancur lebur dan kapitalis juga hancur lebur. Menghalalkan riba. Kebebasan ekonomi yang selalu melonjak, tak ada dosa dan pahala, berlomba ekonomi sehingga duit banyak pada barang, duit laju pada barang. Bila duit tu laju pada barang tidak seimbang, menyebabkan harga barang naik. Berlakulah berbagai-bagai kesusahan dalam kehidupan manusia yang boleh mencetuskan peperangan. Kalau orang dia kelahi antara negara-negara boleh berperang, boleh berlaku perang dunia. Ini kerana dasar ekonomi yang tidak ada roh. Adapun Islam kita melayani orang kaya dengan batasnya, melayani orang miskin dengan batasnya. Ada perhitungan dosa dan pahala. Kepada orang kaya disuruh bersyukur, orang miskin disuruh bersabar, disuruh bekerja. Orang kaya disuruh zakat wajib, nafkah wajib, tolong orang susah wajib. Bukan saja yang wajib ni zakat dengan nafkah anak bini,
Termasuklah juga kalau ada orang lapar, orang susah di kampung, orang kampung telok dia habis sebuah kampung, dosa belaka. Dosa belaka. Ini wajib. Yang kita ingat wajib itu zakat saja. Di sana ada sedekah yang sunat, ada yang sedekah menengkak jadi wajib. Ini ajaran Islam. Dan Islam mengajar pula tolong anak yatim pahalanya besar. Nabi sebut, ada dalam hadis Nabi sebut, ana wa kafilul yatain fil jannati kahataini. Aku dan orang yang jaga anak yatim dalam syurga macam ni, kata Nabi. Nabi tunjuk jari telunjuk dengan jari tengah. Macam jari telunjuk berepek dengan jari tengah. Begitulah aku dengan orang yang jaga anak yatim, kata Nabi. Islam menggalakkan jaga anak yatim. Dan menggalakkan tolong orang miskin. Dapat pahala besar. Wajib jaga keluarga, anak beranak yang susah. Ini diajar oleh Islam. Apa yang diajar oleh Islam ni ada roh. Dalam ekonomi ada perhitungan dosa dan pahala. Dalam kapitalis dan sosialis tak ada perhitungan dosa dan pahala. Di sini bezanya Islam dengan ajaran yang lain. Tuhan sebut perangai orang jahiliah. Wa ta'kuluna turasa aklan lama. Kamu makan harta persaka, makan serakus-rakusnya. Zaman jahiliah dulu orang puang tak ada persaka, orang lelaki je persaka. Orang puang punyanya. Bila mari Islam, maka Islam meletakkan hukum faraid, hukum persaka. Islam meletakkan lelaki sekali ganda, perempuan kurang sikit. Pasal apa? Kerana orang lelaki wajib jaga adik-beradik puang dia. Kalau suami dia mati ataupun dicerai oleh suami dia, maka adik-beradik lelaki lah yang jadi wali jaga dia. Ini diajar oleh Islam. Dan sebab itulah lelaki sekali ganda pesaka dia. Tanggungjawab. Ada perempuan, ada suami dia pula jaga lepas pada tu. Adik-beradik jaga dia. Ini hikmat. Dan di sana ada pula orang jahiliah. Sudahlah makan harta pesaka serakus-rakusnya. Gomoh habis ke dia pula. Ambil ke dia banyak. Adik-beradik lain boleh sikit tak apa. Ini perangai yang huduh. Tuhan kata wa ta'kuluna turata aklan lama. Kamu makan pesaka dengan makan ikut hawa nafsu, tak ke halal dan haram. Ini perangai kamu. Wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kamu kasihkan harta dengan kasih yang melampau. Kasih ke harta, kasih yang melampau. Kasih yang sangat keji. Saya kejar ke harta, tak sayang ke nyawa. Kejar ke harta, tak sayang ke adik-beradik. Tak sayang pada keluarga. Tak sayang ke kawan. Ini kasih yang sangat melampau Tuhan. Aku tahu wahai manusia, ini perangamu. Aku itu kan jadimu, aku tahulah. Perangai yang ada padamu. Oleh kerana itu kita kena balik kepada Quran. Balik pada agama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Maksudnya, jangan sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya, apabila bumi dihancurkan segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya,
Dan perintah Tuhanmu pun datang. Sedang malaikat berbaris-baris, siap sedia menjalankan perintah. Serta diperlihatkan pada hari itu akan neraka Jahannam. Maka pada saat itu manusia akan ingat, hendak berlaku baik. Dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Ia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku di sini. Maka pada hari itu tiada sesiapa pun yang dapat menyeksa seperti azab seksa yang ditimpa oleh Allah. Dan tiada sesiapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belenggunya. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan pada orang-orang yang beriman dan amal soleh akan disebut dengan kata-kata, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Setelah dinyatakan dalam ayat-ayat yang terdahulu, perangai manusia yang lupa daratan di atas dunia ini, tomokkan kehidupan yang panjang dengan harta benda yang banyak, tak ke halal dan haram, langgar perintah Allah Ta'ala. Di antara puncanya kerana terlalu sayangkan harta, sayangkan dunia. Maka di sini Allah Ta'ala ingatkan tentang hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat, kalla idza dukkatil ardu dakka. Sebenarnya apabila diratakan bumi setelah dihancurkan bukit-bukit dan gunung ganang dengan sehancur-hancur dan serata-ratanya, habis hancur lebur belaka. Gunung ganang diterbangkan oleh angin yang kuat. Air laut melimpah naik ke darat. Tanah bercampur dengan laut. Gunung berapi meletup. Segala petrol, segala belerang, segala gas yang ada di bumi keluar belaka. Jadi hancur lebur semuanya. Dan Allah lakukan peristiwa hari kiamat. Setelah bumi diratakan semuanya, Allah Ta'ala bangkitkan manusia hidup semula. Begitulah kekuasaan Allah Ta'ala yang tiada bandingan dan tiada tandingan. Kalau Allah boleh mengadakan kita daripada tiada langsung, maka Allah sangat mudah, bahkan sama isi Allah Ta'ala nak menghidupkan semula kita dengan adanya benih-benih yang dibakikan oleh Allah daripada tubuh kita. Tumbuh, dimasukkan roh dan hidup semula. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu. Allah Ta'ala datang dengan sifat yang layak bagi Allah Ta'ala yang tidak sama dengan makhluknya. Datang untuk menghakimi manusia, mengadili manusia di atas segala pegangan kepercayaan dan amalan yang dia buat di atas dunia dulu. Dibawa segala keterangan-keterangan tulisan malaikat dan saksi-saksinya dibawa belaka. Termasuklah saksi yang ada pada tubuh manusia sendiri, yang boleh bercakap, tangan, kaki boleh bercakap belaka, menjadi saksi. Tulisan-tulisan malaikat,
wal malaku saffan saffa, dan malaikat berbaris-baris menunggu untuk menjalankan tugas masing-masing. Para ulama menafsirkan peristiwa ini berlaku setelah manusia gagal meminta syafaat daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam. Akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala mengurniakan al-maqamul mahmud yang kita sebut lepas bang dan lepas iqamah. Al-maqamul mahmud, Allah Ta'ala beri al-maqamul mahmud, maqam yang terpuji yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Adam, Nuh, Musa dan Isa tidak bersedia untuk memberi syafaat kerana masing-masing ketakutan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku dalam dunia dulu, walaupun diizin oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengizinkan peristiwa itu. Adam dengan sebab makan buah kayu, Ibrahim dengan sebab dia tak cakap tak betul bila dihujahkan oleh Nabi, Allah Ta'ala izin. Begitulah juga Nabi Musa, ada alasannya dia tak sanggup nak beri syafaat. Nabi Isa begitu juga. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dia beri keizinan untuk memberi syafaat. Maka Allah datang untuk menjadi hakim. Malaikat berbaris-baris bersedia untuk menjalankan tugas. Wadi'a yaumaidin bi jahannam, lalu dia bawa neraka untuk dibentangkan kepada manusia. Mengikut ibadat riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajrunaha. Dibawa neraka jahanam dalam keadaan neraka mempunyai 70,000 tali yang boleh dipegang untuk mengheret dia, dan tiap-tiap satu tali dipegang oleh 70,000 malaikat yang mengheret neraka jahanam ini, menunjukkan besarnya neraka jahanam ini, untuk disediakan bagi mereka yang derhaka, yang melawan Allah Ta'ala. Di masa itu Allah Ta'ala menyebut, yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia mengambil peringatan balik. Di mana peringatan berguna pada hari itu? Pada hari itu barulah dia nak sedar, dia nak insaf. Rupa-rupanya kena buat amal yang soleh, amal yang baik. Kena ikut Islam ni. Tak ikut Islam ni, susahlah hari ni. Wa anna lahu dzikra. Di mana baginya peringatan berguna lagi pada hari itu? Tak ada guna. Kalau nak sedar pun hari ni lah, sebelum mati. Pada hari dilihat neraka dibawa oleh tiap-tiap satunya 70,000 malaikat. 70,000 pemegang tali yang diheret, tiap-tiap satu tali 70,000 malaikat. Masa itu baru nak sedar, tak ada guna lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Berkatalah orang-orang yang dahulunya durhakakan Allah, melawan Allah Subhanahu wa taala, yang tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, berkata pada itu, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah bagusnya, baiknya aku dapat membawa sesuatu untuk kehidupan aku pada hari ini. Persediaan aku untuk hari akhirat ini, alangkah baiknya
aku membawa pahala yang banyak, pahala yang besar. Yauma idza yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak seorang pun yang azabnya lebih dahsyat daripada azabnya pada hari ini, yaitu azab Allah. Tak boleh dibanding dengan segala azab yang lain. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada orang yang memegang janji yang lebih kuat selain daripada malaikat yang menjaga neraka yang berjanji dengan Allah untuk menunaikan tugas mereka bagi membawa orang-orang yang derhaka dan kafir dihumbam ke dalam neraka jahanam. Malaikat akan mentaati apa sahaja perintah Allah. Neraka juga mentaati perintah Allah untuk menerima sesiapa yang layak menjadi ahli neraka. Itulah keadaan pada hari itu. Malaikat berpegang teguh dengan janji dengan Allah, menunaikan perintah Allah. Tidak sekali derhakakan Allah untuk membawa orang yang derhaka ke dalam neraka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, iaitulah yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan mendapat redha. Dia redha pada Tuhan dan mendapat keredaan Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga di kalangan hamba-hambaku yang aku redha, dan masuklah kamu wahai jiwa yang tenang yang beriman itu ke dalam syurgaku. Terdapat riwayat-riwayat ulama berhubung dengan ayat ini. Ada mengatakan ayat ini berkait dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, Sayyidus Syuhada, yang mati syahid di dalam peperangan Uhud, yang dicincang tubuhnya sehingga tidak ada yang molek tubuh habis. Dicincang, dipotong hidungnya, dipotong kemaluannya, dibelah darinya, dia ambil jantungnya, dicincang mayatnya. Yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Penghulu orang mati syahid ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang mati dalam perang Uhud, dan orang yang sanggup berdepan dengan pemerintah yang zalim. Lalu dia menasihat, dia menyuruh dan dia melarang, dan dibunuh dengan sebab itu. Ini penghulu orang mati syahid bersama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Mengikut satu riwayat yang lain, bila dia baca ayat ini, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Ya Rasulullah, ma ahsana hadha. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya ayat ini, kata Sayyidina Abu Bakar. Alangkah baik ayat ini. Lalu Nabi kata, Ama innahu sayuqalu laka hadha. Ayatnya akan dibaca kepadamu nanti. Satu riwayat kata dibaca bila mati wahai Abu Bakar. Akan dibaca ayat ini kepadamu bila malaikat anak cabut yang ngomong. Satu riwayat mengatakan akan dibaca kepadamu pada hari kiamat kelak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiq, yang mengiringi Nabi SAW pada masa hijrah, bersama dengan Nabi di Mekah dan berhijrah. Mengikut satu riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bila mati Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meninggal dunia. Dia mati di Taif. Bila diusung mayatnya, tiba-tiba dilihat burung yang terbang mengiringi mayatnya. Burung yang luar biasa, yang tidak dilihat jenisnya seperti itu. Setelah ditanam mayatnya ke dalam kubur, tiba-tiba mereka mendengar suara membaca firman Allah Ta'ala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibnu Abbas ialah sepupu Nabi yang alim, yang Nabi doa ketika dilahirkan ke dunia. Allah Ta'ala beri padanya ilmu Al-Quranul Karim, memahami ayat-ayat Quran, menjadi rajakan para sahabat radhiyallahu anhum. Diberitakan dia mendapat kelebihan ayat ini setelah dia meninggal dunia. Dan mengikut Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga, berlaku satu peristiwa, beberapa orang tentera Islam ditawan dalam peperangan dengan Rom. Ditawan dalam peperangan dengan Rom. Lalu tawanan-tawanan Islam itu dibawa. Jumlahnya 4 orang tawanan di hadapan Raja Rom yang menyaksikan pesta di tepi sungai. Tepi sungai diminta tiap-tiap seorang murtad meninggalkan Islam, kalau tidak dibunuh. Yang pertama, murtad. Mungkin Allah Ta'ala izin, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa nak selamatkan diri, dia mengaku hati dia tidak. Yang pertama mengaku murtad, yang kedua mengaku murtad, yang ketiga mengaku murtad, yang keempat tak mahu murtad. Lalu dipancung kepadanya dan dicampur ke dalam sungai. Tiba-tiba kepala itu timbul dan disaksikan oleh ketiga-tiga orang kawannya. Dan kepala itu memanggil nama 3 orang kawan ini. Sebut nama satu-satu. Sebut nama kawan dia, wahai Fulan, wahai Sianu, wahai Sianu. Allah Ta'ala telah menyebut dalam Quran, ya ayuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian kepala itu tenggelam dalam air, menyebabkan ketiga-tiga orang tadi kembali menjadi Islam. Semula mengaku sebagai orang Islam, dan hampirlah orang-orang Kristian yang menyaksikan perkara itu masuk Islam. Mungkin ada yang masuk Islam, wallahu alam. Dan Raja Rom berundur bila melihat peristiwa yang menakjubkan itu. Ini disebut oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengalu-ngalukan orang yang beriman bila dia meninggal dunia dan di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam.